Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa iktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita diberikan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, limpahan dan kurniaan yang sangat banyak untuk kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu untuk membahaskan berkenaan dengan amsal, perumpamaan yang dibuat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Baik, jadi kita sambung perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, iaitu dalam perumpamaan pada ayat dalam surah Ar-Ra'd ayat 17. Iaitu sebelum ni kita dah jelaskan tentang maksud yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan air hujan yang turun daripada langit, iaitu perumpamaan wahyu. Anzala minas sama'i ma'a, dialah Allah yang menurunkan air hujan daripada langit. Jadi perumpamaannya sama seperti wahyu. Wahyu turun daripada langit, daripada Allah Subhanahu wa taala yang bersemayam di atas arasy. Makna yang mana kedudukan arasy itu adalah di atas langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu perumpamaan yang sangat kuat. Maknanya kaitan antara air hujan dengan wahyu sangat kuat. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, contohnya menafikan sifat ketinggian Allah di atas langit, seperti golongan Jahmiyah dan Afrah. Ini bahagian-bahagian golongan Jahmiyah ni antaranya Asy'ariyah, yang mana mereka mendakwa siapa yang menetapkan Allah di atas langit ataupun Allah SWT bersemayam di atas arasy, maka dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Seperti mereka sebut musyabbihah, mujassimah. Dan perkara tersebut juga disebutkan oleh Asy'ari Muhammad dalam bukunya Akidah Mukmin. Asy'ari Muhammad, yakni Syekhul Arqam, sebut Abuya tu, Abuya. Orang sekarang Abuya je. Orang sekarang dia ingat Abuya kan. Disebutkan di dalam kitabnya, dalam bukunya Akidah Mukmin, jilid yang pertama, tentang dia bahaskan akidah tu berdasarkan sifat 20. Kalau kita dedahkan benda ni kepada masyarakat, masyarakat akan tahu ini antara perkara yang disembunyikan oleh pihak berkuasa. Cuba untuk disembunyikan, untuk nak katakan kononnya apa yang mereka dakwa, sifat 20 itu kononnya dapat mengekang daripada kesesatan, kononnya dapat meneguhkan kepada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Semua tu karut. Maknanya terbukti kalau itulah akidah orang yang sesat. Maknanya apabila dia mendakwa maknanya rujukan dia adalah Abu Hasan Al-Asy'ari, fiqhnya Asy-Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali. Itu pun maknanya menunjukkan hanya dakwaan semata-mata tak boleh menyelamatkan seseorang daripada kesesatan dan penyelewengan. So kita nak bagi tahu di sini, maksudnya kalau nak selamat, kembali kepada Quran dan Sunnah. Bukannya kita kata ikut akidah individu tertentu. Dalam Islam kita tak ada istilah kalau kau nak selamat, kau kena ikut individu tertentu selain Nabi. Kau kena ikut Abu Bakar je, boleh? Kau kena ikut Umar sahaja. Kau kena ikut Ali sahaja. Tak kan? Kau kena ikut Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sahaja yang ada autoriti secara mutlak. Hatta Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali,
Kalau dia bersendirian, kalau mereka itu bersendirian pun tak jadi, tak boleh diikuti. Sebab itu Nabi kata, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. 'Addu 'alaiha bin nawajith. Kan? Maknanya berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin 4. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Nabi sebut 4. Dan kalau Abu Bakar dengan Umar pun Nabi sebut Abu Bakar dan Umar. Hendaklah kamu berpegang dengan petunjuk Abu Bakar dan Umar. Nabi tak kata Abu Bakar seorang atau Umar seorang. Sebenarnya tak boleh, dalam agama kita tak boleh kita jadikan seorang individu selain daripada Nabi Muhammad SAW sebagai penentu kebenaran. Sekarang ni yang jadi masalah sekarang ni, bila RUU Mufti Wilayah tu dia letakkan pembatasan Asy'ariyah Maturidiyah, maksudnya dia nak kata kan, secara lisanul hal, lisanul maqal dengan lisanul hal, maknanya secara tidak langsungnya dia nak bagi tahu kalau nak selamat ikut hanya akidah Abul Hasan Al-Asy'ari dan alirannya. Siapa sahaja yang ikut Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, maka dia ahli sunnah, ataupun dia ialah ahli sunnah lah, dia kata yang selamat. Apa alasan dia orang? Alasan dia orang kononnya nak mengelakkan perpecahan. Kononnya inilah aliran yang turun-temurun di Nusantara. Itu yang paling kuat lah. Dia kata inilah aliran turun-temurun di negara, di Malaysia lah, kerana di Nusantara lah. Dia katakan. Tetapi kita katakan tak boleh macam tu kan, kerana memang dalam Islam, dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita SAW, memang tak boleh kita nak jadikan mana-mana individu selain daripada Nabi Muhammad SAW sebagai penentu kebenaran. Kan? Hatta mufti-mufti pun tak boleh dia mendabik dada, dia kata kamilah penentu kebenaran. Dia tak boleh. Raja sekalipun. Ini dengan ijma' ulama'. Maknanya raja, walaupun dia ada kuasa, kan, dia sebagai ketua agama Islam, tapi dia sendiri tak boleh memandai-mandai, maknanya mengubah hukum Allah. Ulama' pun tak boleh. Kalau tak, jadilah dia macam dalam surah At-Taubah, Allah kata ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani Ahlul Kitab, menjadikan ahbar, yakni ulama'-ulama' mereka, wa ruhbanahum, dan pendeta-pendeta mereka, ahli ibadat dalam kalangan mereka, arbaban min dunillah, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Kata Nabi SAW ketika mentafsirkan ayat itu, cek balik ayat dalam surah At-Taubah ayat 73 kalau tak salah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbar, maknanya alim, orang ulama dalam kalangan Yahudi, wa ruhbanahum, pendeta-pendeta Nasrani, sebagai arbaban, yakni tuhan-tuhan selain Allah. Satu hari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ketika itu masih lagi dalam agama Nasrani, dia datang jumpa Nabi SAW. Dan ketika itu dia pakai salib. Sebelum tu dia belum masuk Islam. Jadi dia tanya dekat Nabi SAW, dia kata kami tak sujud, kami tak sembah ulama-ulama kami. Kami tak sujud kepada ulama-ulama kami. Kemudian Nabi SAW sebutkan, perbetulkan salah faham daripada Adi bin Hatim. Nabi SAW kata, Alaysa innahum yuhilluna ma harramu alaihim, atau yuharrimuna alaihim ma ahallallah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW kata, bukankah mereka itu yuhilluna ma harramallah, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Saya bayangkan, bukankah mereka itu, yakni ulama-ulama itu dan pendeta-pendeta itu, mengharamkan ataupun menghalalkan apa yang Allah halalkan, yang Allah haramkan, dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan kepada pengikut mereka, lahum, kepada mereka, pengikut mereka.
fatilka ibadatuhum, kata Nabi SAW, demikianlah bentuk peribadatan, perhambaan mereka kepada ulama-ulama dan pendeta-pendeta mereka. Maknanya kita hanya ikut. Ulama kata kena ikut Asy'ariyah, sami'na wa ata'na, tanpa persoal. Fatilka ibadatuhum, demikian tu ibadat kepada mereka. Ini serius. Ini serius. Dan ulama itu kata Asy'ariyah dan Maturidiyah saja yang betul. Yang ni saja yang rakyat Malaysia yang kena ikut. Penduduk wilayah persekutuan kena ikut. Kita pun nak ikut je lah. Mufti kata, ikut je lah. Pejabat agama kata. Kita maknanya tak tanya mana sumber. Kita tak tahu apa sandaran dia, bertepatan atau tak dengan Quran dan Sunnah. Kita ikut saja, maka boleh jadi kita jadikan mereka seperti Tuhan-Tuhan selain Allah, arbaban min dunillah. Ini level tinggi sikit lah. Tak, kita bukan boleh nak bagi alasan kita semua orang awam tak tahu apa, ikut je lah. Mufti kata apa, ikut je lah. Bukan. Kita di tahun 1446 Hijrah, 2024 Masihi. Kita bukan di zaman, nak kata zaman kita kata tak tahu apa-apa. Maklumat itu hanya dikontrol oleh pihak berkuasa. Tak, sekarang ni adalah zaman yang kita katakan semua orang boleh tahu maklumat dan ada hak. Bahkan kita sebagai rakyat Malaysia ada hak untuk kita tahu apa yang maknanya yang nak ditentukan dari sudut apa pegangan agama kita dan sebagainya. Jadi macam mana boleh kita terima? Ustaz, ada persamaan tak kalau dalam Quran tu Allah ada sebut yang ulama Yahudi ni dia memaisongkan Taurat, kemudian dia punya pengikut ni banyak buta huruf, jadi dia mengiyakan perbuatan. Ada persamaan dari sudut pengikut-pengikut mereka yang taklid buta, dalam kalangan mereka yang mengikut ulama-ulama Yahudi dan Nasrani. Kebanyakan mereka buta huruf. Mereka tak erti membaca kitab. Akhir sekali dieksploitasilah kejahilan. Dan kita bukan macam tu. Kata Madani. Madani ni maknanya dia bersifat dia bukan eksklusif, dia inklusif. Maknanya kita kata bukannya di zaman kita kata kuno, maknanya pemerintah boleh maknanya paksa, maknanya agama seseorang, mazhab seseorang. Tak, kita ada maknanya diberikan kebebasan untuk memilih, berfikir. Kalau kita dah sebut dah sebelum ni, kalau setakat nak mengurus, nak mempermudah cara mengurus takbir, macam kita katakan macam contoh fatwa dalam bidang fiqh, maknanya nak selaraskan dengan satu mazhab, ambil mazhab Syafi'i, kita tak ada masalah selagi mana mazhab tu mazhab yang muktabar. Tetapi dalam masalah akidah ni berat. Bila diletakkan Asy'ariyah dan Maturidiyah itu sahaja ahli sunnah, implikasi dia berat. Jadi itu berkenaan dengan kita kata ayat tadi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan alim ulama mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Apa maksud arbaban min dunillah? Kata Nabi SAW, kalau ulama-ulama tu kata ini betul, kita pun kata betul sahaja, ikut saja. Kalau mereka kata ini halal, kita pun kata halal, tanpa kita tanya mana sumber, mana asas, apa sandarannya, kita hanya ikut sahaja. Sebab tu kalau kita tengok kelompok yang setuju dengan RUU Mufti Wilayah ni, dia ada beberapa golongan. Kalau kita buat observation, yang pertama golongan yang ada kepentingan. Kepentingan ni maknanya jawatan, kemudian pengaruh. Jadi mereka takut tergugat. Mereka takut tergugat bila ada maknanya pendapat-pendapat mereka, amalan-amalan tradisi nenek moyang mereka itu akan dicabar dan tak akan diikut lagi. Itu satu. Kemudian yang kedua, golongan yang tadilah taklid buta je.
Kata dia syok je lah tengok ustaz kita ramai, mufti kita ramai, itu. Tapi sebenarnya di kat situlah, dekat kita kata pembatasan tu. Kat situ dia problem dia. Dan kat situ boleh jadi macam apa kita kata tadilah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Tak, maaflah ni agak keras sikit tapi betul lah. Jadi kita tengok dalam konteks yang lebih jauh. Sebab dia akan membawa kepada menyempitkan kebenaran itu hanya kepada kelompok dia, dan itu sebenarnya akan membawa masalah. Nanti. Sebab itu kita tak boleh diam. Maknanya kita kena suarakan juga penentangan tu. Maknanya ialah kita kata la ta'ata fil makhluq, la ta'ata fi makhluqin, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk pada perkara yang bermaksiat kepada pencipta, pada Tuhan. Antaranya adalah bila kita membataskan. Baik, apa perasaan kalau kita katakan orang keluarkan sahabat Nabi punya akidah, tabi'in, atba'u tabi'in, daripada ahli sunnah wal jamaah? Itu anda kata kita tak boleh bayangkan macam mana ada orang yang sanggup mengeluarkan golongan yang terawal, salafus salih tu, daripada ta'rif ahli sunnah wal jamaah. Ini dia mereka ni akan menjadi khusumah, akan didakwa di hadapan Allah Taala nanti. Akan menjadi musuh di hadapan Nabi SAW dan para sahabat nanti. Di akhirat nanti akan jawab kalau mereka benarkan benda ni. Kalau mereka bataskan, maknanya akan jawab nanti. Kat dunia ni boleh lepas, Tara mereka tak buat pun hari tadi itu pun mereka dah tarik tauliah tauliah orang sesuka hati. Kan? Cuma kita nak bagi tahu itu kan. Maknanya apa yang berbahaya dari sudut itu. Itu apa kita kata permulaan. Maknanya kita katakan tentang wahyu tadi. Sebab ialah bila kita nak pertahankan ahli sunnati wal jamaah yang asal, kita nak pertahankan sumber wahyu tu. Sumber wahyu yang asal datang daripada langit, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan datang daripada mufti, bukan datang daripada pejabat agama, kan? Datang daripada Allah, kemudian disampaikan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabatnya, ke mufti dulu, ke mufti-mufti kat tanah Melayu ni. Tak sedar diri kan? Tu kita kata tak sedar diri. Sahabat Nabi dulu, kemudian tabi'in. Cegediklah sikit sejarah tu, kita kata. Celak sikit sejarah tu. Kita ni Malaysia ni, tanah Melayu ni, Islam datang kurun ke berapa dah? Seakan-akan kita nak kata RUU Mufti Wilayah tu, seakan-akan bila dia bataskan ahli sunnah tu Asy'ariyah Maturidiyah, dia nak kata seakan-akan yang pertama dia nak kata akidah yang Abu Hasan Al-Asy'ari bawa itu sahaja yang betul. Abu Hasan Maturidi yang dah datang kurun yang keempat hijrah dah, 324 hijrah wafat. Sebelum tu macam mana akidah mereka? Tu dia kata lagi ramai. Sebab itu orang yang menyokong RUU ni sebenarnya dia menentang para sahabat Nabi. Ini anak keras ni. Menentang para musuh dia adalah Nabi SAW dan para sahabat. Musuh dia adalah Nabi dan para sahabat. Salafus salih, tabi'in, atba'u tabi'in. Kan? Maknanya dia membataskan ahli sunnah. Sedangkan nama ahli sunnah tu sebenarnya dah cukup dah. Kerana mereka ikut sunnah Nabi SAW dan jamaah para sahabat. Bukan jamaah mufti yang senyap waktu orang buat zalim kat atas kanak-kanak. Senyap dengan kezaliman yang dibuat oleh pengikut-pengikut Abu Ya tu. Yalah, kalau ada keraguan lagi, dia kata takkanlah nak ikut seorang mufti je, nak ikut seorang mufti utara je, kamu tak ikut majoriti. Baik, kalau kita ikut kaedah tu, kezaliman GISBH terhadap kanak-kanak yang daripada tahun 2011 dilaporkan tak ambil tindakan sampai tahun 2024 baru ambil tindakan. Maknanya kita nak kata apa? Semua yang membela kezaliman tu, yang tak, maknanya tak ambil tindakan, yang tak buat pemantauan, semua tu betul.
Yang jadi whistle blower yang first, Mufti Perlis maknanya dia batil. Kalau nak ikut maknanya ramai tu betul. Persoalan sekarang ni yang sesat, ajaran sesat. Al-Arqam punya kesinambungan tu, Rufaqa, kemudian GISBA Global Ikhwan tu, berapa lama maknanya tak dipantau, kan? Sampai Sultan Selangor titah keluar maknanya duka cita, sebab dia bagi amanah dekat orang-orang yang sepatutnya mereka buat pemantauan dan sepatutnya, tapi apa yang mereka buat, kan? Jadi sangat pelik. Mana kita kata memang kita kata tak boleh, memang kita tak boleh terima lah, kan? Wallahu musta'an. Baik, itu balik pada anzala minas sama. Wahyu ni turun daripada langit, kan? Maknanya ibarat air hujan. Allah Ta'ala kata fasalat awdiyatun biqadariha, dan dia maknanya dengan air itu membanjiri tanah-tanah lembah, dengan airnya menurut kadarnya yang ditetapkan oleh Allah untuk faedah makhluknya. Yang kita sebutkan lembah-lembah itu adalah hati-hati, ibarat hati-hati, kan? Sebab itu para salafus salih bila mereka sebut hati yang lapang, hati yang murni, mereka tak sebut hati orang yang datang kemudian, tapi orang yang terdahulu, maknanya hati para sahabat Nabi. Mereka adalah hati yang paling mulia. Sebab Allah Ta'ala pilih mereka untuk jadi sahabat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala tak lantik mufti-mufti yang ada zaman sekarang ni jadi sahabat Nabi, kan? Kecuali yang mereka kata, mereka dakwa apa? Jumpa Nabi Muhammad secara yaqallah, Abu Ya lah. Dia sebab apa? Itu antara kesesatan Abu Ya ni, Syekhul Arqam ni, Syekh Ali Muhammad. Sebab dia kata dia tengok mimpi Nabi. Kemudian Syekh Suhaimi tu, Syekh Muhammad bin Abdullah Suhaimi tu, yaqadhah, bertemu dengan Nabi secara jaga, dapat wirid tu, kan? Aurat Muhammadiyah tu, kan? Jadi maknanya kalau kita ikut penilaian daripada ulama hadis, contohnya Imam Az-Zahabi, bila Imam Az-Zahabi zaman dia tu ada orang yang dakwa jumpa Nabi. So ulama-ulama terus bantah. Ulama hadis ni, mereka ahli sunnah, mereka terus bantah. Mereka kata kalau semua orang dakwa jumpa Nabi, maknanya dia jadi sahabat. Bila dia jadi sahabat Nabi, maknanya agama ni masih tak sempurna. Betul tak? Anda masuk kelas ni, anda cakap, anda cerita kat tuan-tuan dan puan, anda kata, tuan-tuan dan puan, hari ni anda ada ajaran baru. Anda dapat daripada mimpi semalam, bukan mimpi, anda jumpa secara yaqadhah dengan Nabi Muhammad. Betul ya? Kalau ikut mereka punya pemahaman tu, betul lah. Tapi kita tak nafikan, memang kalau nak ikut taklid ulama, memang pendapat yang kata jumpa Nabi secara jaga ni boleh, antaranya ulama Asy'ariyah. Kan? Tetapi kita ulama ahli sunnah tetap berlaku adil. Mereka menolak pendapat-pendapat ulama Asy'ariyah tu, taklah sampai tak mengkafirkan. Tetapi kita percaya, kalaulah ulama-ulama Asy'ariyah yang kata boleh bertemu secara jaga tu, kan? Kalau dia tengok Abu Ya Asy'ari buat macam tu, dia pun akan kata sesat. Sebab dah buat syariat baru. Dia yang jadi masalah sekarang ni, majoriti tarikat-tarikat yang dia dakwa dia ada syekh tarikat, kan? Semuanya mereka ni dia ada kepentingan. Kepentingannya antaranya nak pegang pengikut, crowd, nakkan anak murid, kan? Yang berkhidmat untuk mereka, yang memuja mereka dan seumpamanya. Jadi setiap tarikat dia kena buat sesuatu yang special. Kalau dia ajar Quran dan sunnah, kalau dia ajar tafsir Quran, hadis Nabi, Sunan Abi Dawud, Sahih Bukhari, mana ada istimewa apa? Betul tak? Orang tak datang. Tak laku tarikat dia. Jadi bila dia nak buat istimewanya tarikat dia tu, dia kena dakwa. Dakwa apa? Jumpa Nabi. Wirid dia tu dapat daripada Nabi terus.
Mula-mula mungkinlah dia tengok juga. Sebab syaitan ni dia akan tengok juga. Cara mereka ni, syaitan yang kalangan manusia ni. Dia akan tengok kalau kita ni semua suka hadis, dia akan kata saya ada sanad. Saya ada sanad sampai Rasulullah SAW, dia tipu dulu. Kemudian bila kita dah percaya apa semua, kita pun keliru, dia akan datang. Dia kata, tuan-tuan dan puan, sanad-sanad ni saya ada dah banyak dah sanad. Tapi saya ada satu special. Saya jumpa Nabi secara yaqadhah. Habis. Habis. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya sepatutnya pejabat agama, Jabatan Mufti, Mufti wilayah tak keluar lagi sampai sekarang fatwa kan. Di SBH tak keluar lagi. Tapi duk kalut dengan RUU ni. Kita katakan sepatutnya kan, apa yang sepatutnya Jabatan Mufti, pejabat agama buat sekarang, menjelaskan kepada masyarakat apakah tahap kesesatan yang ada pada JISBH tu. Dari sudut akidah. Yang pertama, akidah. Akidah tu maknanya kena explain dekat masyarakat, bukan umum macam tu je. Yelah, mereka dah keluar dalam beberapa negeri, dah keluar khutbah Jumaat. Pihak khutbah Jumaat yang akan datang ni, esok ni, ada beberapa negeri dah letak dah Asy'ariyah Maturidiyah dah. Sokongan wilayah dah. Wilayah lagi awal. Minggu lepas dah. Kan, maknanya Asy'ariyah Maturidiyah. Yang tu saja yang mereka nak. Dan masalahnya sekarang ni, Al-Arqam tu, dia pun mengaku Asy'ariyah Maturidiyah, dia pun mengaku Asy'ariyah. Semua mengaku Asy'ariyah. Cuma masalah ni, masyarakat sekarang ni, masyarakat ialah memang masyarakat tak tahu apa tentang Asy'ariyah Maturidiyah ni. Cuma tanggungjawab sepatutnya Mufti, bukan dia bagi bila ajaran sesat tu dah guna brand sekian, brand cap ayam, kita pun promote lah kicap cap ayam. Logik tak? Tak sekarang ni. Kita bagi satu perumpamaan. Ada orang dia maknanya ambil maknanya benda yang kotor. Katakan dia ambil minyak hitam yang ada dekat kereta, minyak hitam yang tak digunakan, kemudian dia letak dalam botol cap ayam. Lepas tu dia kata dia kata cap ayam. Botol tu botol kicap, tapi dalam dia ada minyak hitam. Bahaya. Perumpamaan ni sekarang, pihak mufti pula, mufti-mufti yang nak bawa RUU ni pula, dia ambil botol kicap, dia bubuh kicap dalam tu, dia kata inilah kicap cap ayam. Itu saja, kicap cap ayam. Kemudian orang yang tipu tadi tu, dia guna kicap cap ayam juga. Yang pihak mufti duk kata cap ayam, kicap cap ayam, kicap cap ayam. Ini perumpamaan. Tak faham tak? Ajaran sesat sekarang ni guna Asy'ariyah Maturidiyah juga. Yang pihak mufti Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah. Apa benda Asy'ariyah Maturidiyah tu tak jelaskan kepada masyarakat. Betul tak? Apa konten dia? Masyarakat tertanya-tanya, sampai orang kata apa benda Asy'ariyah Maturidiyah ni? Tak pernah dengar pun. Tak pernah tahu. Dia tak memberi, dia tak menjadi solusi, dia tak menjelaskan kepada masyarakat. Dia tak memberikan, kita kata kalau kita makan tu tak kenyang langsung. Rasa apa pun tak rasa. Maknanya tak memberikan penjelasan. Sepatutnya mufti dia memberikan penjelasan. Kenapa benda tu sesat? Kenapa? Dia bagi penjelasan tapi tak lengkap. Bahkan salah pula tu. Syarah dia kan, maknanya dia keluarkan sahabat Nabi, tabi'in, atba'u tabi'in yang disebut salafus salih itu daripada ta'rif ahli sunnah wal jamaah. Ini kita kata bahaya. Wallahul musta'an.
Jadi jadi lembah-lembah tu yang kita sebutkan, Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebutkan hati-hati yang besar, maknanya hati-hati yang boleh menerima dan menyerap kebenaran. Kemudian disebutkan banjir itu fahtamala as-sailu zabadan rabiya. Kemudian banjir itu membawa buih yang terapung-apung. Buih yang terapung-apung. Okey, di situ maknanya perumpamaan tentang air. Maknanya terhenti dekat situlah perumpamaan tentang air yang Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sebutkan dalam kitabnya Al-Amthal. Baik, kemudian Imam Ibn Qayyim masuk membahaskan tentang perumpamaan yang kedua dalam ayat yang sama, iaitu perumpamaan berkenaan dengan api. Iaitu dalam ayat yang berikutnya, wa mimma yuqiduna alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluhu. Kemudian, dan dari benda-benda yang dibakar di dalam api untuk dijadikan barang perhiasan atau perkakas yang diperlukan, juga timbul buih seperti itu. Okey, kat sekarang ni kita ada perumpamaan air, hujan tadi, banjir, kemudian lembah, buih yang terapung. So kemudian dalam ayat berikutnya Allah Ta'ala kata, wa mimma yuqiduna alaihi finnar, dan dari benda-benda yang dibakar di dalam api untuk dijadikan hilyatin, untuk dijadikan barang perhiasan, au mata'in, ataupun perkakas yang diperlukan, zabadun mithluhu, menghasilkan buih yang seperti itu juga. Apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah kita katakan proses, maknanya penghasilan buih itulah, ataupun kotoran, ataupun zabat tu, buih yang terapung tu, semasa pembakaran besi, ataupun pembakaran emas, ataupun perak, ataupun pembakaran logam lah. Dipanggil apa? Refining proses refining So refining maknanya, dalam, kalau kita sebut dalam dunia industri logam, maknanya pemanasan api tu, maknanya logam, besi atau emas atau perak dipanaskan dalam api yang pada suhu yang sangat tinggi. Jadi apa yang berlaku, logam itu akan membentuk apa yang disebut sebagai molten, cecair, kan. Kemudian logam itu akan mula terpisahlah daripada sebarang logam yang, ataupun sebarang kekotoran atau unsur-unsur yang lain yang tak murni yang ada dalam biji logam itu, ataupun ada dalam logam mentah tu, ataupun dalam emas ataupun perak yang tak dimurnikan lagi, yang kotor lagi dalam tu. Kemudian proses pembakaran tu maknanya membentuk apa yang disebut sebagai zabat. Zabat ni dalam bahasa moden kita boleh kata dross ataupun slag dalam istilah industri. DROSS, dross, ataupun slag, SLAG. Slag. Maknanya apa tu, kita kata semasa logam itu dibakar, kemudian dalam api yang suhunya sangat tinggi, kemudian logam itu cair, itu kita molten tu kan. Kemudian kekotoran atau unsur-unsur yang asing, yang tak murni, unsur-unsur yang asing ni macam oksida, apa lagi karbon ataupun sulfur yang ada dalam biji logam tu, tak kira lah apa benda kan, logam tu, dia akan naik ke permukaan cairan logam tu, kan. Jadi kekotoran itu selalunya dia kurang tumpat, berbanding dengan logam yang murni. So logam yang murni itu dia akan tumpat ke bawah, yang atas tu dia akan naik, yang tak murni, yang kotor. Jadi yang terapung itulah dia akan panggil apa? Lapisan. Dia akan ada lapisan buih atau sisa yang disebut dalam Quran disebut zabat. Zabat, atau dalam bahasa moden ni dross ataupun slag tadi dalam istilah industri. So jadi Quran cerita dekat kita detail. Sebenarnya perumpamaan ni Allah Ta'ala cipta, maknanya dia memang hidup. Maknanya perumpamaan tu maknanya kita semua boleh dapat faham, kan.
kita boleh dapat faham. Jadi proses pembakaran logam ni Allah Ta'ala sebut yang maknanya kita katakan wamimma yuqiduna ala nari, maknanya apa yang dibakar di atas api itu, kalau kita tengok dia menghasilkan zabat tadi. Jadi zabat ni dia adalah kalau nilai dalam nilai industri dia tak bernilai. So dia tak ada nilai komersial lah. Maknanya kalau kita pergi dekat kedai atau kita pergi dekat tempat buat logam tu, bakaran logam, proses refining tu, maknanya dia tak ada nilai. Tetapi ada logam-logam yang tertentu yang dia boleh digunakan balik, dimanfaatkan. Ada, bukanlah kita kata tak ada manfaat langsung, tetapi dia ada logam-logam yang tertentu yang dia gunakan untuk jadi bahan penguat lah. Bahan penguat. Contoh macam untuk digunakan untuk tampung pembuatan ataupun dalam komponen ataupun komponen-komponen logam yang lain, maknanya digunakan zabat tu yang apa kita kata lebihan daripada zabat tu ada unsur-unsur yang mungkin boleh digunakan balik kan, kemudian dimanfaatkan, tetapi dia punya nilai manfaat tu minimal lah kan. Macam mana kita nak faham? Kita sekarang ni Quran cakap zabat tu tak bermanfaat kan. So Allah kata zabat tu, maknanya buih yang terapung tu tidak, maknanya maksudnya tak bermanfaat. Tapi tiba-tiba kalau ada orang yang dia kerja dekat, contoh tadi dia bakar logam, dia kerja dekat industri logam, dia kata ada yang bermanfaat. Macam mana kita nak jawab? Kan? Macam mana kita jawab? Kita nak kata Quran salah ke? Tak boleh kan? Kalau kata Quran salah, habis kan? Maknanya kita katakan walaupun manfaat dia ada, tapi manfaat dia sangat minimal. Sangat mini. Baik, kalau kita cross check pada buih di lautan pula. Tadi buih pembakaran logam tu, zabat. Okey. Kalau kita tengok dalam yang kata dross daripada zabat daripada beberapa logam yang boleh ada manfaat ni, antaranya dross daripada aluminium. So dia boleh maknanya banyak kilang dia akan gunakan untuk dia jadikan sebagai bahan tambahan, contoh dalam konkrit ataupun dalam bahan penebat. So dia maknanya dross daripada aluminium lah, tapi tak semua kan. Kemudian contohnya dross daripada emas dengan perak. Dia kalau dia proses lagi kan, maknanya dia boleh pulihkan untuk dapatkan maknanya bahagian-bahagian yang mungkin boleh gunakan untuk tampung perkara-perkara lain. Sama juga dross daripada besi dan keluli. Tapi kok mana pun dalam industri logam itu sendiri, memang bahan zabat ni, atau kita kata buih tu, memang secara umumnya tidak ada nilai komersial, melainkan minima. So maksudnya apa yang Allah Ta'ala sebut betul kan? Apa yang Allah Ta'ala sebut betul kan? Cuma Allah Ta'ala bukan nak cerita tentang manfaat benda tu, tapi Allah Ta'ala nak buat perumpamaan. So kita kena faham apa tujuan Allah. Apa tujuan Allah Ta'ala buat perumpamaan dengan zabat tu, buih yang terapung tu. So maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu dekat kita, kebatilan ianya umpama buih di lautan dan buih daripada pembakaran api tu kan, maknanya dia tidak bermanfaat. Okey, kalau kita tengok pada buih di lautan pula. Buih di lautan ni, kalau kita tengok
okey, dia sama ada buih ni, buih air kan, air hujan ataupun buih yang disebabkan oleh sungai dan tasik yang melimpah ataupun lautan lah selalu yang kita dapat nampak. So dia ada, apa punca buih tu berlaku, buih yang di lautan tu ataupun buih daripada air hujan. Kalau buih di lautan, dia disebabkan gabungan pergerakan air, angin dan bahan organik. Kemudian kalau kita tengok buih itu terjadi disebabkan pergerakan air, laut bergerak, terutamanya bila ombak memukul pantai atau ombak pukul terumbu karang kan. Kita boleh bayangkan kan. Maka air yang ombak pukul tu maknanya akan bercampur dengan udara yang terperangkap dalam air dan menyebabkan pembentukan buih zabat tu. Jadi fenomena ini kita akan nampak lebih jelas bila ombak tu kuat atau angin tu bertiup kencang. So dia meningkatkan lagi percampuran udara dengan air laut. So apa yang ada dalam buih tu? Sampah kan. So dia ada kandungan organik dan garam kan. So bila dia ada kalau kita tengok dia ada inilah kita kata buih itu maknanya dalam tu dia akan adalah bahan-bahan organik, protein dan lemak daripada plankton tu kan, alga, tumbuhan laut, mikroorganisme serta sisa hidupan laut, tambahlah sampah-sampah kita tu. Kan ada kajian kan yang ni maknanya plastik kan, maknanya sisa plastik yang sangat kecil kan. Dia punya makro plastik tu dah banyak masuk dalam makanan kita, dalam ikan dan sebagainya. Allah musta'an. Maknanya benda tu kita kata kita kata disebabkan tangan-tangan manusia jugalah kan. Bila berlaku banjir apa semua tu, janganlah kita nak salah Tuhan je, salah diri kita lah. Salah diri kita kan. Jangan nak salah musuh politik. Dulu kalau banjir je kan, timur pantai timur tu, Kelantan, Terengganu kena kutuk dan sebagainya. Sekali Allah Ta'ala bagi KL pun banjir. Jadi jangan lebih-lebih lah cakap tu kan. Maknanya kita semua masing-masing ni ada kekurangan. Jadi tampunglah apa yang kekurangan ada kan. Maknanya usaha, bukannya nak cari salah mana-mana pihak kan. Jadi Allah Ta'ala bagi kita akal untuk kita berfikir kan. Memanglah kita kata sekarang ni kalau kita tengok bukan kata negara kita saja kan, climax kita kata perubahan iklim ni, antaranya hujan lebat dan juga banjir yang kita kata yang tak menentu ni, bukan berlaku kat negara kita saja. Asia Tenggara ni memang antara yang 2050 kan yang diramalkan, maknanya akan berlaku, maknanya kawasan-kawasan tertentu yang akan tenggelam. Maknanya base 2050 kalau tak salah. 2050. So maknanya banjir lah kan. Maknanya di beberapa tempat yang akan menyebabkan maknanya beberapa tempat akan tenggelam. Itu ramalan lah kan. Ramalan. Cuma kita kena buat preparation lah, persediaan kan. Tapi bukan menyalahkan orang lain. Dan antaranya adalah kita dari sudut kita menambahkan ketaatan kita kepada Allah SWT untuk kita menyelamatkan diri kita daripada sebarang musibah. Itu satu bentuk. Yalah, maknanya kerana kerosakan itu disebabkan oleh kemaksiatan juga kan. Maknanya disebabkan oleh kesyirikan kan. Dia bayang, dia berkait tau, dia baik. Bila orang buat syirik, maknanya orang akan maknanya dalam hati orang yang syirik ni dia akan dipenuhi dengan hasad, dengki, kebencian, nak meninggi atas orang lain, nak menzalimi orang lain. Itu je sebenarnya. Tamak, haloba dan sebagainya. Tapi kalau dipenuhi dengan tauhid, kalau maknanya manusia itu menghambakan diri kepada Allah, tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka benda-benda tu akan dapat dikurangkan. Kezaliman tu dapat dikurangkan. Kerana syirik itu sendiri kezaliman yang paling besar kan? Macam orang tanya ni, apa kaitan ajaran sesat ni dengan, macam mana boleh ajaran sesat ni dia boleh ada kaitan dengan kezaliman terhadap kanak-kanak? Kalau kita tanya orang sekular, dia tak boleh explain.
Melainkan dia kata itu yang agama tu saya tak boleh explain lah. Tapi faktor-faktor yang dia menzalimi kanak-kanak dan sebagainya, bla 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 kan, ataupun jenayah liwat, dia tak boleh explain. Tapi sebenarnya kalau kita baca ulama kita kan, macam contoh ulama ahli sunnah kan, macam contoh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau dah bahas awal lama dah apa kaitan contoh macam kes yang berkenaan dengan fahishah. Fahishah ni benda yang keji, zina dan liwat termasuk. Kan beliau bahas panjang lebar, beliau kaitkan macam mana Nabi macam mana Allah selamatkan Nabi Yusuf dan Allah tak selamatkan Zulaikha. Ibn Qayyim sebut sebab Nabi Yusuf tauhid. Simple je kan? Sebab Nabi Yusuf tauhid, Zulaikha syirik. Simple je kan? So anda kata macam sekarang ni banyak kes yang kes liwat banyak tu sekarang yang melibatkan bukan kata mahat tahfiz, melibatkan juga orang-orang yang maknanya pempengaruh influencer yang ada di media sosial. Yang baru ni masuk naik kes, maknanya seorang individu yang terlibat dalam pekerjaan amal, maknanya didapati melakukan perbuatan liwat terhadap kanak-kanak. Tapi yang kita gerunnya bila ada orang yang sokong, sebab dia kata suka sama suka. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang kita gerun ni. So itu okay, bayangkan itu orang awam kan. Tapi bila sama juga bila melibatkan orang yang maknanya agama, maknanya orang yang pakai kopiah, orang yang mahat tahfiz dan sebagainya, ustaz dan sebagainya, ini kita nak tahu apa punca dia. Sebab orang yang kebanyakan orang dia tak tahu apa punca dia. Dia tak tahu root cause dia apa. Kan? Sebab tu benda ni kalau kita bagi dekat golongan yang Asy'ariyah Maturidiyah tu, dia pun tak boleh explain. Yang dia tahu kita kena ikut ulama, itu je. Yang dia tahu kita kena ikut mufti, itu je. Tu kita kata kalau mufti buat jenayah, kalau ulama buat jenayah, ikut je lah. Sama macam konsep dia, sama macam kalau ustaz buat jenayah. Sebab pandangan mereka seakan-akan mereka nak nampakkan kepada masyarakat mufti ni maksum. Betul tak? Orang agama ni maksum, tak boleh salah, macam Nabi dah. Sebab tu bila kita cuek sikit je ulama' mereka marah. Padahal bukan kita cuek ulama' mereka, kita cuek pasal bawa benda batil, bawa hadis palsu, bawa sikap ghulu melampaui batas. Betul tak? Tapi depa nak depa benda tu depa nak jadikan, itu kita kata depa nak exploit kejahilan masyarakat. Dia kata tak boleh. Ini mereka ni memang kita hormat ulama, kita hormat mufti. Tapi kalau perkara yang bertentangan dengan agama, tak ada hormat. Kehormatan kita terhenti kepada apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul, Quran dan Sunnah. Kalau dia ikut Quran dan Sunnah, kita hormat dia. Kalau dia tak ikut, dia bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kita tak hormat dia. Kita wajib tolak dia. Ya, hak dia diberikan. Tetapi kita tak dia macam sekarang kan isu RUU ni. Tiba-tiba ada orang nak bincang tentang adab pula. Adab dengan ulama, adab. Apa kejadahnya? Orang sekarang ni bincang tentang apa implikasi undang-undang tu kalau dilaksanakan. Dia tiba-tiba lah waktu tu ada kena adab lah apa benda. Bukan isu dekat itu. Dia macam nak kalih lah. Nak kalihkan. Sebenarnya kalau kita tengok balik konsep dia sekarang, okey. Jadi kita fikir konsep masalah yang menjadi salah faham. Contoh macam jenayah, contoh macam ajaran sesat. Okey, sebab apa jenayah dalam satu ajaran sesat tu dia lama. Maknanya dia tak diubah, tak ditegur, dibiarkan dalam tempoh masa yang lama. Sebab apa? Sebab tak ada orang ingkar. Bayangkan yang GISB itu 2011 dah ada laporan, tapi senyap, tak ada apa, sampailah 2024. Cuba bayang berapa tahun dah? 13 tahun. Maknanya tak ada orang yang nak langsung nak
tegur kemungkaran tu, biarkan kemungkaran tu, hanya biar macam tu saja, dengan atas alasan tak apalah mereka kan mereka kan bisnes atau ekonomi Islam, tak apalah mereka kan Islam juga. Mana boleh macam tu? Dan itu sebenarnya yang kita takut tu. Sebab apa? Benda ni yang akan menyebabkan rosak sistem agama itu sendiri. Contoh macam dalam grup sesat tu, mereka puja Abuya kan. Mereka puja, minta kepada Abuya dan sebagainya, buat syirik lah. Tapi disebabkan oleh mereka pakai kopiah, disebabkan oleh mereka ni nampak Islami, orang terus kata tak apa, benda ni kita kata tak ada masalah, dia bukan kacau kita pun. Bahaya macam tu. Ataupun dia ada pemikiran macam tadilah, dia kata kalau ustaz buat jangan kita tegur. Ini bahaya. Kalau orang agama buat sebab dia ada jasa, habis, bahaya. Ini sangat bahaya. Ini kalt ni. Maknanya orang-orang maknanya pemimpin ataupun orang yang dianggap sebagai suci itu tak boleh salah. Dan sebenarnya inilah yang menjatuhkan tamadun kita kata yang tamadun barat yang di zaman disebut sebagai dark age. Maknanya zaman kegelapan. Macam mana gereja-gereja ni menjadi maknanya dikuasai oleh paderi-paderi yang melakukan jenayah, yang korup. Dan Quran sebut dalam tu kan. Dalam ayat yang kita baca tadi, baca sampai habis kan. Kemudian ayat yang Allah Ta'ala kata, inna kathiran minal ahbari wa ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Ramai dalam kalangan ulama-ulama Yahudi, paderi-paderi Nasrani, benar-benar makan harta benda manusia secara batil. Kita bukan di zaman, kita kata kita bukan hidup di zaman Khulafa'ur Rasyidin. Yang ni kita kena sedar. Kita bukan hidup di zaman tabi'in, tapi kita hidup, yang kita baca hadis sebelum ni, kita hidup di zaman yang memang kezaliman, kebatilan itu bermaharajalela. Tapi takkanlah kita nak biar terus. Atas alasan kita kata zaman kita banyak kezaliman, kita pun biar saja. Tak boleh macam tu kan. Maknanya kita ni, Allah Ta'ala kata kita ni baik kalau kita kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa tanhauna 'anil munkar. Tu dalam konteks macam ajaran sesat tadi. Bayangkan daripada 2011 dibuat laporan, kita cuba bayangkan sampailah 2024 baru dia ambil tindakan. Berapa lama tak berlaku wa tanhauna 'anil munkar. Tiba-tiba bila ada individu ataupun ada pihak yang membangkitkan perkara tersebut dengan niat nahi munkar, amar makruf dan nahi munkar, kita kata dia sesat. Yang betul siapa? Yang ramai yang diam tadi. Tak logik langsung. Yang majoriti yang diam itulah yang dia bertanggungjawab sepatutnya. Tapi sekarang ni dia terbalik kan. Dia kata bersamalah dengan yang diam tu. Tu yang ramai-ramai yang diam terhadap maksiat dan kemungkaran tu, yang tu pula kita nak kata betul. Mana akal kita? Wallahul musta'an. Baik. Balik pada perumpamaan kita. Baik, tadi maknanya kita sebutkan tentang buih. Maknanya di lautan tadi. So jadi kalau air hujan pula, okey, yang ayat yang dalam surah Al-Ra'd tu, ayat 17 tu, kan Allah Ta'ala sebut fahtamala as-sailu zabadan rabiya kan. Kemudian banjir itu membawa buih yang terapung-apung. So banjir kat situ maknanya kita boleh maknakan dengan dua makna. Pertama, lautan kan, maknanya sail kat situ juga boleh makna dengan apa dia kita kata buih terapung yang dihasilkan daripada air laut, daripada yang kita sebut tadi ombak dan sebagainya. Kemudian boleh juga kita faham dengan air hujan, sebab asalnya air hujan lah. Air hujan sebab konteks ayat tu adalah Allah cerita tentang anzala minas sama'i ma'an kan.
Tapi ada tak maksud yang sama macam buih di lautan tu? Sama juga. Fasalat audiyatun biqadariha. Sebab Allah Ta'ala sebut air tu maknanya dia membawa buih-buih, kita kata apa, air yang maknanya membanjiri tanah-tanah, lembah, dengan airnya itu yang menurut kadar yang Allah Ta'ala tetapkan itu, maknanya itu yang proses yang berlaku. Baik, kalau air hujan kita tahu bahawasanya maknanya jadi buih-buih ni curahan air hujan yang terlalu lebat yang menyebabkan air melimpah daripada permukaan, atau sistem saliran yang tak dapat diserap, ataupun tanah ataupun saliran yang tak dapat diserap air tersebut, akhirnya menghasilkan buih. Baik, jadi ini adalah kita katakan dua contoh maknanya buih itu. Cuma kalau kita tengok tadi kita tengok manfaat yang ada dalam buih yang ada dalam proses pembakaran, refining tadi. Minimum kan? Minimum. Kalau buih di lautan ada sama tak? Tak guna. Sama je kan? Sama lah kan? Cuma dia ada kita kata dia ada cuma kita kena faham dia dalam agama kita, kita kena faham bila Allah Ta'ala ciptakan sesuatu, tidak ada istilah sesuatu yang Allah cipta itu langsung tak ada manfaat. Faham tak? Maknanya dipanggil tidak ada dalam Islam ini, kita kata kalau Allah Ta'ala cipta kejahatan contohnya, tidak ada istilah poor evil. Sia-sia satu. Satu lagi, tak ada istilah kita kata bukan pembaziran, kita kata contoh macam kejahatan. Kejahatan ni ada manfaat tak? Syaitan, saya ambil contoh syaitan. Syaitan ada manfaat? Ada manfaat. Apa manfaat syaitan? Ya, maknanya untuk membezakan antara hak dan batil. Contoh kan Allah cerita, orang Melayu kita selalu cerita babi, khinzir kan? Khinzir ada manfaat tak? Ada. Laju. Ada. Khinzir ada manfaat, walaupun Allah haramkan, tetapi dia ada manfaat tak? Ada manfaat duniawi, ada untuk manfaat duniawi. Maknanya ialah dia punya daging, bulu dia boleh digunakan, tapi hukum yang perintah syariat itu lainlah. Ada manfaat kan? Maknanya tak ada istilah dalam agama kita ni, dalam syariat yang Allah Ta'ala tetapkan, ataupun kita kata dalam agama yang kita faham, tak ada istilah kalau Allah cipta sesuatu tu dia buruk, dia totally buruk kan? Kalau dia jahat, dia pure jahat. Dia tak ada langsung apa sisi kebaikan. Sebab dia masalah dipanggil, bila kita tak faham konsep ni, dia akan jadi masalah bila kita berinteraksi dengan keburukan. Itu yang jadi masalah yang orang barat berdebat tentang masalah falsafah, disebut sebagai the problem of evil. Sebab tu bagi dia orang kejahatan ni maknanya tak boleh berlaku langsung kan? So maknanya sebab tu kalau berlaku bencana, musibah dan sebagainya, orang kafir dia cepat berputus asa. Yang maknanya yang tak beriman kepada Allah lah, kecuali kalau dia ahlul kitab, kalau dia Kristian, dia still dia ada beriman dengan qada dan qadar tu kan, dia ada beriman kan. Kalau dia Yahudi ke Kristian even kan. Tapi kalau ateis, selalunya dia bahaya, dia tak nampak benda tu adanya sisi kebaikan, ujian dan sebagainya. Akhir sekali itu yang jadi masalah tu, bunuh diri dan sebagainya bila tertimpa musibah ataupun diuji dan sebagainya. Baik, jadi buih di lautan tadi, kalau kita tengok dari sudut manfaat dia, maknanya dia ada manfaat dari sudut saintifik sebenarnya. Maknanya saintis akan buat kajian tentang buih di lautan ni untuk dapatkan kita katakan untuk dapat memahami tentang ekosistem laut. Semacam contoh, saintis dia pergi nak tengok pencemaran di lautan, so selalunya dia akan ambil tu buih tu
Dia akan ambil buih tu untuk dia tahu macam mana, apa tahap pencemaran, atau ada alga atau tak. So dia nak tahu organisme mikro yang ada. So kat situ dia boleh sukat lah mana tahap pencemaran. So nak tahu tak, buih tu masih ada manfaat kan? Masih ada manfaat. So maknanya dia untuk pemerhatian kesihatan, untuk kesihatan laut. Sama macam, simple je kita nak faham, sama macam tinja, tahi. Ada manfaat ke? Ada. Kan? So memang kalau kita tengok dalam subhanallah, kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, kan, Nabi bagi perumpamaan tinja najis ni, bila Nabi nak bagi tahu tentang betapa hinanya dunia ni. Nabi SAW pernah buat satu perumpamaan. Hadis tu nanti kita akan share dalam tazkirah nanti, tentang makanan. Kan? Makanan ni, kamu buat cantik-cantik, kamu hias dia, kamu letaklah buci kat makanan tu, kamu letak daun, kamu letak bunga, kamu letak macam-macam pokok, macam-macam kan? Orang yang makan sekarang ni kat hotel-hotel macam-macam tu, dia orang tahulah macam mana tahap, maknanya perhiasan apa dia makanan ni, panggil cuisine kan. Maknanya keknya dengan hias macam-macam kan. Kamu buat macam-macam cantik, kamu letak bumbu, kamu letak rempah macam-macam nak bagi cantik, warna dan sebagainya. Kemudian Nabi SAW suruh kita tengok apa yang dia akan jadi. Kita akan kongsi nas hadis tu lagi, dalam tazkirah hadis lagi. Teks hadis tu kita akan kongsi lagi. Nabi suruh tengok apa yang akan jadi. Okey, persoalannya, apa yang akan jadi tu, maknanya najis tu kan, adakah dia tak bermanfaat langsung? Tak, dia ada manfaat dari sudut saintifik tadi. Maknanya doktor boleh check kesihatan seseorang melalui air kencing ataupun najis kan. So dia still ada, tapi dia minimum lah. Taklah kata dia ambil semua. Dia hanya ambil berapa persen saja kan. So kadar minimum. So itulah maksudnya dia tak bermanfaat. Sebab kita faham zaman sekarang ni zaman orang banyak lawyer buruk. So dia kata dia akan datang dekat kita, dia kata tapi ada manfaat ni, tapi tak, dia sebenarnya dia ragu-ragu dengan Quran tadi, ataupun dia ada masalah dengan Quran. Kemudian dia macam nak iktiraf, dia nak bantah juga. Sebab tu kita kena prepare jawapan siap-siap. Terutamanya anak-anak muda sekarang. Dia lawyer buruk. Dia kan bukan lawyer buruk apa, dia betul lah, dia sebab dia nak tahu kan. Kadang-kadang bukan lawyer buruk sangat, kadang dia nak tahu. Macam kita pun samalah. Sebab tu anda bawakan penjelasan tu. So maknanya kita kena zaman sekarang ni kena detail macam tu. Explain lah. Maknanya contoh kita nak explain tentang perumpamaan. Sebab perumpamaan ni dia ada benda yang hissi. Hissi ni maknanya perkara yang maknanya kita boleh nampak. Kan? Allah Ta'ala jadikan benda tu sebagai perumpamaan. Benda tu kita boleh nampak. Kan? Perkara tu macam proses refining tadi, maknanya kita boleh tengok. Kita boleh tengok dengan mata kepala kita. Sama juga buih-buih di lautan. Cuma yelah, tak samalah tahap orang yang mungkin akan tanya kita. Tapi mungkin kalau orang yang datang dalam bidang laut tadi kan, contoh dia akan dia kata, ustaz kata tak bermanfaat langsung. Saya buat sekian kajian, ada manfaat. So kita jawab dekat dia, kadar still minimum. Semacam tarik tadi dia still minimal lah. Taklah kata ambil semua kan. Dia ambil berapa persen yang sedikit saja, untuk maknanya untuk uji dan sebagainya, untuk tahu tahap kesihatan seseorang dan sebagainya. Itu contohlah kita nak bagi tahu tentang ayat ini. Baik. Jadi kalau kita tengok dari sudut riwayat salaf dari sudut riwayat salaf tentang perumpamaan yang ada dalam surah Ar-Ra'd ini. Okey, kita baca dulu yang Imam Ibn Qayyim sebut tu. Imam Ibn Qayyim sebut dalam buku dia. Dia kata okey, yang sebelum ni disebutkan tentang maka mengalirlah lembah-lembah dengan kadar keluasan dan kedalamannya, dan hati-hati pun memikul hidayah dan ilmu dengan kadar keluasan dan kemampuannya untuk memikulnya. Maknanya yang kita sebutkan sebelum ni tentang waqalbun saghir dengan waqalbun kabir, yas'u ilman aziman kawan kami, yang kita dah bincangkan sebelum ni. Okey, tak apa, kita tak ulang kat situ. Cuma dia kata di sini
seperti air yang bercampur dengan tanah di bumi, lalu ia mengeluarkan buih dan sisa-sisa yang dibawa arus. Demikian juga hidayah dan ilmu, jika bercampur dengan hati, ia akan memikul apa yang ada di dalamnya daripada keinginan-keinginan dan keraguan-keraguan, sebagaimana air yang bercampur dengan najis-najis dalam badan, kemudian keluar bersama dengan sisa buangan. Maka apabila ubat itu diserap sepenuhnya, ia akan menghilangkan kesan-kesan penyakit itu. Okey, kat sini apa maksud Imam Ibn Qayyim? Maksudnya di sini, so nampak tak perumpamaan yang kita sebut tadi, air hujan, kemudian buih-buih itu, sebenarnya buih-buih itu lebih spesifik lagi. Ibn Qayyim nak bagi kita faham, maksudnya keraguan-keraguan yang ada dalam hati kita, kan, bila disirami dengan wahyu, dia akan mengeluarkan buih-buih itu. Maknanya dia akan seakan macam memurnikan hati kita. Apa perumpamaan dia? Maknanya air yang contoh air hujan tadi ataupun air laut, so air yang duduk di tengah ataupun di kawasan pinggiran ataupun pesisiran pantai itu, maknanya dia masih lagi murni, kan? Dan ombak-ombak yang maknanya memukul unsur-unsur yang tak diperlukan, sampah dan sebagainya tadi, akan terhasil melalui buih-buih yang akan dibuang, maknanya dibuang, kan, ke tepi pantai, pesisir pantai atau pinggiran pantai ataupun di tepi pantai. Maknanya itulah ibarat perkara-perkara yang tak diperlukan oleh hati kita. Maknanya apa? Keraguan, syubhat, kesamaran. Kalau hati kita ini dah dipenuhi dengan, maknanya wahyu, maknanya dipenuhi dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, maknanya keraguan-keraguan yang datang tu hanyalah ibarat buih-buih sahaja. Sama macam pembakaran tadi. Maknanya dari pembakaran tadi, maknanya proses refining tadi, pembakaran tadi, logam yang unsur-unsur asing yang ada dalam logam itu, yang kita sebut slag tadi, kan, maknanya dia ibarat keraguan-keraguan yang tak diperlukan, kan, tak diperlukan. Okey, itulah maksud dia. Baik, jadi Imam Ibn Qayyim dia ada kenyataan dia tu yang dia kata, dia kata sini, fa yang karibu biha syaribuhu wa hiya min tamamin naf'i dawa. Maknanya dia kata bila sisa-sisa buangan tu dah dibuang, kan, maknanya yang buih-buih tadi tu dah tak ada, bersama dengan dia kotoran-kotoran, maknanya yang akan tersisa, yang akan tinggal adalah air yang murni, yang mana ia diibaratkan pula macam ubat yang cepat menyerap secara sepenuhnya, yang akan menghilangkan kesan-kesan penyakit. So dia terus gunakan perumpamaan ubat ni, maknanya kerana Quran itu sendiri syifa. Dan air, macam air masak, macam air mineral yang kita minum. So maknanya dia pure, kan? Maknanya dia tak ada dah unsur-unsur yang tak diperlukan ataupun yang bahaya. Dan seumpamanya, maknanya dia cepat menyerap protein-protein yang ada dalam air itu, apa benda, kandungan-kandungan dia, zat-zat yang ada yang terlarut dalam air itu, maknanya dia cepat menyerap bila tidak ada unsur-unsur asing yang menghalang. Jadi Ibn Qayyim dia gunakan istilah tu, kan? Baik. Kemudian dikata lagi, kerana ia tidak boleh berkumpul atau bercampur dengannya. Yalah, maknanya yang benda yang kotor tadi, benda asing tadi, tak bolehlah berhimpun. Kalau tak, dia akan menghalang manfaat yang lebih banyak tadi, kan? Macam kita sebutkan perumpamaan tadi. So itu sebenarnya maknanya kalau dalam hati kita ni dipenuhi dengan keraguan, kata, kan. So kita baca Quran, kita ragu-ragu. Manfaat tak? Tak manfaat, kan? Baca ayat, baca surah Yasin malam Jumaat setiap minggu pun, kalau ada ragu-ragu lagi, ada manfaat? Tak ada. Sama juga kalau ucap la ilaha illallah 1000 kali, tapi tak faham. La ilaha illallah, la ilaha illallah, setiap ada tekong lagi. Lepas la ilaha illallah tu,
Abu Ya tolong kami. Apa la ilaha illallah hanya tak? Zikir-zikir, wirid-wirid tarikat tu kan. Kan dia ada juga tahlil. Kalau kami tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang advance sikit, huwa, advance lagi hu kan. Faham tak? Dia berzikir tapi dia tak boleh mendapat manfaat daripada zikir dia tu. Sebab apa? Hati dia tu dipenuhi dengan karat-karat, buih-buih yang tak bermanfaat tadi. Antaranya keraguan-keraguan. Ya, ini masalahnya. Ini sebab bila orang tanya kita, kenapa orang yang pergi masjid tapi dia tak boleh, Islam tu hanya dia amalkan kat masjid saja. Lepas solat habis dia sakiti orang. Lepas solat pergi kedai isap rokok depan baby. Mudarat baby tu tak. Padahal jemaah masjid. Tak, kita bagi contoh kan. Maknanya mana pergi pengamalan agama dia? Kan? Pergi solat jemaah, lepas tu keluar, maknanya mengumpat orang, contoh. Kita kan nak cakap dengan orang lah, kita semua reflect pada diri kita juga kan, menuntut ilmu, berzikir dan sebagainya kan. Maknanya kemudian kita tak amalkan agama. Macam itu yang kita boleh faham macam mana orang yang kata macam mana ma'had tahfiz tapi ada kes jenayah. Sama lah. Sebab Al-Quran tu tak bagi manfaat kepada dia. Dia hafal Quran 30 juzuk, tapi Quran tu tak membentuk peribadi dia, tak bagi manfaat kepada dia. Dan ini sebenarnya masalah yang kita hadapi. Banyak tak? Amat. Orang pergi masjid, tahu kereta kalau tukang dia tengok. Pergi masjid, tahu kereta lingkap apa dia parking kereta, apa dia tak tentu arah. Setiap waktu saya tengok dia dekat masjid, tapi bukan pakai tanah. Menyakiti orang lain, contoh menyakiti jiran. Itu semua benda-benda yang macam kita cerita dulu kan, yang pergi masjid, lepas tu ada dia waktu Covid dulu, dia duduk dekat masjid, seorang jemaah ni dia duduk dekat masjid, solat Jumaat, kemudian ada dia bangkit, kemudian ada orang Pakistan ke Bangladesh ke macam mana datang nak duduk tempat dia tu, dia tendang kat masjid, dalam masjid. Tendang dalam masjid dia boleh tendang orang. Bayangkan, dalam masjid, tempat yang suci boleh tendang orang. Tak, ini contoh. Sama juga macam kita tengok kes mencuri di masjid. Sama juga kan, curi tabung masjid. Padahal masjid lah. Yang lagi dahsyat lagi yang pergi ke Mekah, buat umrah tipu orang. Kan? Pergi Mekah, umrah, haji, tipu orang. Apa punca dia? Dia dengar Quran tak? Dengar Quran. Tapi itu kita kata Quran dia tak, apa yang dia dengar, dia baca tu tak bagi manfaat dekat dia. Dan ini point dia. Point yang kita nak maknanya apa maksud perumpamaan ni? Maknanya kenapa? Maknanya kita kena faham maknanya apa yang Allah Taala sebutkan tentang buih-buih tadi. Buih-buih tadi. Dia sama juga kita boleh faham di sini kebatilan. Kan, maknanya kebatilan tu datanglah macam mana sekalipun, dia tetap batil dan dia tetap tak akan mengganggu gugat kemurnian wahyu itu. Dia maknanya dia akan pergi jadi macam buih-buih tadi je. Dia akan tetap akan terbuang. Macam ahli batil lah, mereka yang sesat dan sebagainya, mereka sekejap je akan orang pengikut dia akan angkat dia dan sebagainya, tapi lama-lama dia akan jatuh juga. Kan? Dia akan terkantai juga. Kan? Wallahu musta'an. Baik. Dalam keadaan macam orang yang Quran tu tak meresap dalam hati kan. Adakah kita suruh dia istighfar, at the same time kena betulkan akidah juga balik. Orang yang tak maknanya hatinya tak boleh ambil manfaat daripada Al-Quran. Apa yang kita nak kena buat? Bukan kata untuk orang yang kita tengok, tapi untuk diri kita juga. Istighfar, tak adakah maksudnya membetulkan tauhid? Ya, antaranya membetulkan tauhid, membetulkan akidah. Tauhid itu maknanya pergantungan kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni bila kita buat zalim, bila kita tak kenal Tuhan kita.
Kita tak kenal Tuhan kita dan kita tak kenal diri kita. Diri kita sebagai hamba, kita tak kenal kita tu hamba. Kenapa orang buat zalim? Orang yang zalim ni selalunya dia anggap diri dia Tuhan. Orang zalim sebab dia ada kesombongan, dia rasa dia Tuhan. Walaupun dia tak mengaku Tuhan, tapi dalam hati dia tu, kata Imam Ibn Qayyim, ada jiwa kefiraunan. Bahkan Imam Ibn Qayyim kata setiap individu, setiap manusia ada jiwa kefiraunan. Jiwa kefiraunan ni maknanya kezaliman yang maknanya yang boleh digerakkan oleh nafsu ammaratun bisu. Itu maksud dia. Tapi saja Ibn Qayyim saja dia guna lafaz Firaun tu sebab nak mudah faham kan. Nak mudah faham, kita terus nampak Firaun ni macam mana perangai dia. Sebab apa Firaun dia mengaku dia Tuhan? Dia bukan terus-terus dia mengaku Tuhan. Banyak sebab kan. Antaranya dia tak pernah sakit. Firaun dia tak pernah sakit. Sebab itu ulama salaf, kalau dalam sehari atau seminggu dia orang tak pening kepala dan sebagainya, dia risau. Kalau kita ada sakit, pening kepala ke, stres ke apa, kita kena bersyukur. Sebab orang beriman, sakit tu harta pening kepala. Dalam hadis Nabi kata harta duri yang terkena di anggota badan kita itu akan jadi kafarah. Dia adalah kebaikan. Sebab itu ulama salah dulu, dia orang kalau tak sakit tu, dia orang bimbang. Kata Allah Ta'ala nak biar aku jadi sesat ke? Maknanya tak ada kita rasa bergantung. Kita bila sakit ni, kita akan rasa perhambaan kita, betul tak? Kita akan rasa, ya Allah tolong aku, betul tak? Tapi kalau kita sihat, itu sebab bila kita sihat ni, kita kena bersyukur. Kena bersyukur, wajib bersyukur. Jangan lupa nikmat kesihatan tu. Tapi bila kita dah sakit, nanti kita kena praktikkan, maknanya kesabaran apa semua tu. Wallahu musta'an. Baik. Jadi maknanya kena betulkan tauhid. Kena betulkan tauhid. Maknanya orang yang tak bila dia dengar Quran tak rasa apa, sama saja dengan Quran ke tak dengar Quran ke. Bahkan yang lebih bahaya kalau dia dengar nasyid qasidah tu, dia menangis-nangis. Qasidah puji tok guru dia, tok syekh dia, menangis-nangis. Tapi dengar Quran tak ada apa. Dan sebenarnya perbahasan ni panjang lebar. Syekhul Islam Ibn Taymiyah bincangkan dalam kitabnya Al-Istiqamah, dan juga Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Mas'alatus Sama'. Ibn Taymiyah dengan Ibn Qayyim ni dibantah habis-habisan orang sufi pasal isu ni lah. Pasal apa? Pasal mereka kalihkan masyarakat daripada sibuk dengan Quran, mereka pergi kalih sibuk dengan nasyid dan juga kasidah-kasidah yang melalaikan ni. Itu punca dia. Quran tu akhir sekali kita dengar tu hanya halwa telinga je. Nak dengar siapa taranum dia Bayati, Hijaz, taranum ini, Jawabul Jawab, hanya nak dengar suara. Itu juga adalah antara tanda Al-Quran tak boleh memberi manfaat kepada hati kita bila kita hanya sibuk dengan suara qari, dengan qari'ah. Kan? Yang berlaku sekarang kan? Dia dengar Quran, dia hanya nak dengar pitching dia, bagus lah. Kan? Sedapnya suara qari'ah tu. Sedapnya suara qari'ah tu. Dah kan dah jadi fitnah. Orang bukannya dengar yang tu. Orang nak dengar apa maksud dia, kan? Apa pengajarannya gitu. Tapi alhamdulillah lah, baru-baru ni bila musabaqah tu dia dah dibuat tazkirah tu. Okey lah kita kata okey lah, walaupun kita taklah setuju 100%. Maknanya dia tilawah tu kan, maknanya dia orang dengar jugalah apa yang kita dulu cakap tu. Dah kurang sikit, tapi tak tahulah, anda tak tahu ada nasyid lagi ke tak. Dulu selasli kan. Orang dengar Quran tu boleh bosan sampai nak kena hiburkan dengan nasyid. Pelik kan? Sepatutnya Quran tu dah menghibur kan? Sepatutnya dengar Quran tu dia dah rasa seronok. Dah Quran kan? Maknanya dia dah bertambah iman. Kan? Dia nak dengar. Tapi dia tengah-tengah dengar Quran tu boleh, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita berehat sebentar, sambil berehat kita dengar nasyid dulu. Itu tipikal majlis apa kita kata apa? Tilawah Quran dalam negara kita. Tapi sekarang ni anda tak tahulah, mungkin dah dikurang kot. Dia tak ada dah kot. Tapi baguslah kalau dia buat. Yang anda tengok sekejap je hari tu dia ada buat macam tazkirah. Tadabbur. Lepas qari baca tu okey baca lah. Okey lah. Baguslah. Ada perubahan lah.
tak apalah kan, sikit-sikit lah kan. Kalau kita nak ubah terus itu susah juga. Tapi okey lah. Bukanlah kita kata kita nak kritik je kerja kan. Baguslah, maknanya kalau dibuat macam tu okey lah, kita bersetuju. Kalau lepas qari dengan qari'ah tu baca, sebab orang kita tak boleh nak faham terus Quran. Jadi bila ada seorang pendakwa, ustaz ke, tolong dia ceritakan tentang ayat tu sedikit, okeylah, alhamdulillah. Dan kita pun sekarang ni dah banyak program-program tadabbur Al-Quran, tafsir dan sebagainya. Alhamdulillah, itulah sebenarnya yang akan memberikan manfaat. Kan? Wallahu taala a'lam bissawab. Membetulkan balik tauhid daripada sudut mana? Dari sudut kita kata ketiga-tiga tauhid yang menjadi asas. Dari sudut tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Tapi yang lebih spesifik adalah tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Maknanya dia bila orang tu tak dia kena faham, bila kita ni bila dengar Quran kita tak rasa apa, atau kita tak rasa takut ke bila dengar ayat azab dan sebagainya, sebenarnya sebab kita tak kenal Tuhan kita. Sebab tu tauhid yang bahagian mana yang kita perlu tambahkan ataupun kita perlu perbaiki, antaranya asma wa sifat. Asma wa sifat. Contoh macam kalau kita dengar ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, contoh kan, ataupun ayat-ayat tentang keagungan Allah kita tak rasa, ataupun kita dengar tentang kedahsyatan azab neraka kita tak rasa takut dan sebagainya, macam mana kita nak perbaiki kekurangan yang kita ada, antaranya adalah dari sudut asma wa sifat. Sebab kita kena tengok balik, kita kena hayati balik nama-nama Allah yang maha indah. Contohnya macam kita nak tambahkan keagungan ketika kita mendengar ayat-ayat yang agung. Contohnya bila kita dengar ayat kursi, kita nak rasa pengagungan tu lebih, maknanya kita kena lihat pada nama Allah yang ada dalam ayat kursi. Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Aliyyul Azim, contoh. Kat situ. Itu yang bagi orang yang dia dah, maknanya dia dah ada, maknanya dia boleh dah rujuk kepada Al-Quran tu, tafsiran dia, terjemahan dan sebagainya. Maknanya itu cara dia, praktikal dia. Kan? Tapi kalau dia masih lagi ada macam keraguan-keraguan yang maknanya contohnya bila dia dengar ayat tentang tauhid, tapi dia masih lagi rasa ada nak minta dekat wali contoh. Yang ni dia kena repair balik tauhid yang asas sekali, iaitu tauhid uluhiyah. Dia kena pergi masuk kelas kitab tauhid Ustaz Ahmad. Kitab tauhid tu. Tapi masalah pula orang kata Wahabi pula. Tak, hiraukanlah. Yang penting kita nak belajar tauhid. Yang penting kita nak betulkan tauhid kita. Sebenarnya tauhid itu asas. Asas segala kebaikan, keamanan dan semuanya akan diperoleh kalau kita tauhidkan Allah. Sebab kita memang diciptakan untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. So kalau kita betulkan tauhid kita, Allah akan bantu semuanya. Termasuklah kalau kita fokus pada membetulkan tauhid kita, Quran yang sebelum ni kita dengar tak rasa apa pun, insya-Allah Allah akan bantu untuk bagi kita dapat manfaat daripada ayat Quran yang kita dengar. At least bila kita dengar tentang ayat-ayat sifat Allah Ta'ala, maknanya kita boleh hayati, kita pun rasa takut. Kita dengar tentang syurga, kita rasa harap. Kan, dia balik pada rukun yang tiga, rukun ibadat kita tu. Apa dia? Al-khawf, al-mahabbah, wal-raja'. Takut, cinta dan pengharapan. So itu rukun ibadah. So fokus kan, kalau kita kat mana? Kalau kita dengar ayat tentang neraka, kita tak takut, contoh, kita tak rasa apa. So kita kena fokuslah, kita yang al-khauf tu kita kena fokus. Antaranya dengan kita memahami nama-nama Allah yang ada bentuk keagungan. Ada bentuk keagungan. Maknanya bila kita dengar nama Allah yang memberikan bentuk ta'zim, pengagungan kita kepadanya, akan menimbulkan rasa rendah diri, akan menimbulkan rasa takut. Dan kemudian ditambahkan lagi dengan penambahan dari sudut betulkan akidah tu, perincian-perincian tentang rukun iman. Itu satu lagi. Rukun iman yang 6 tu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, qada dan qadar. Maknanya perincian tu penting. Contohnya macam malaikat kan. So contoh macam kita dah, kalau kita dah contoh kita dah belajar tentang asma wa sifat,
kita masih lagi rasa kekurangan dari sudut apa lagi aku nak kena tambah untuk nak bagi aku ni lebih takut ke Allah, lebih lagi agungkan Allah ni, lebih daripada segala-galanya dan sebagainya. Kita berpindah pula kepada rukun iman yang kedua, malaikat. Maksudnya tengok pula tanda-tanda ayat-ayat makhluk Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah ni pada makhluknya yang paling agung, antaranya malaikat. Sebab itu dia jadi rukun iman yang kedua. Allah tak jadikan rukun iman kedua ni beriman dengan raja ke? Ada? Raja, pasal raja kecilnya. Kan ada raja, beriman dengan raja. Itu tak, itu kita punya rukun negara, bukan rukun iman. Kepercayaan kepada raja dan negara kan. Pasal apa? Pasal malaikat tu penciptaan dia lebih dahsyat. Maknanya bila kita tahu tentang perincian tentang penciptaan malaikat, sifat-sifat malaikat, Jibril ni macam mana dalam hadis Nabi sebut dan sebagainya, dia akan menambahkan keimanan kita. Malaikat apa dia, Munkar dan Nakir kan. Kita baca tentang sifat-sifat dia. Malaikat Malik yang jaga neraka. So kat situ kita nak tahu pula neraka macam mana pula. Kan. Dia akan bertambah. Sebab itu perincian ilmu ni penting. Bila malaikat habis maknanya kitab kan. Tambahkan melalui dari perspektif dari beriman kepada kitab pula. Kita tahu tentang Quran. Ijaz, kemujizatan Quran, dan kita berusaha untuk faham. Seumpamanya, kemudian kat situ kita nak tambahkan lagi. Kalau katakan kita dah join habis, kita dah join kat Yayasan Ta'lim ni daripada apa dia, kita kata model Quran dia daripada dulu kita dah join, kemudian tafsir kita dah join semua, kita kata nak apa lagi ni, nak tambahkan lagi. Contohnya kita macam beriman dengan kitab tu kan, kita kaji tentang kitab-kitab lain. Maknanya contohnya masuk perbandingan agama. Dan dalam perbandingan agama kita akan tahu tentang betapa tingginya kedudukan Al-Quran berbanding dengan Taurat dan Injil, Zabur yang telah diubah dan sebagainya. Kat situ akan tambah lagi keimanan kita. Daripada iman kepada kitab tu, Rasul. Rasul lagi banyak lah. Lebih khusus lagi Nabi kita Muhammad SAW. Bertambah lagi iman. Kemudian kiamat. Beriman kiamat. Kiamat kena perinci kan. Kemudian qada dan qadar. Maksudnya itulah step dia. Untuk kita nak tambahkan iman. Proses, maknanya proses menuntut ilmu tu sendiri. Jadi kita kata kat sini kita ada integrated kan. Maknanya alhamdulillah kita tak ajar Quran saja kat sini, tafsir. Kemudian ada Ustaz Yunus baru buka kelas hadis. Kat situ dari sudut apa? Dari sudut ada keimanan kepada hadis-hadis Nabi, kepada perkataan Nabi SAW. Kita nak kenal makna sunnah Nabi SAW dekat. Semuanya itu akan membantu kita untuk menambahkan keimanan dan menambahkan tahap manfaat yang kita boleh dapat daripada Quran yang kita baca atau Quran yang kita dengar. Sebenarnya itu memang proses menuntut ilmu itu sendiri. Pembacaan kita, muzakarah kita, perbincangan kita, kehadiran kita dalam majlis ilmu, perbincangan dengan kawan-kawan kita kan. Dan itu semua maknanya akan menambahkan keimanan. Baik. Yang terakhir sebelum maknanya kita akan masuk pada, kalau dalam yang version yang English yang terjemahan tu, Paragon tu, kita akan masuk chapter yang ketiga. Chapter yang kedua, Worldly Life and the Hereafter, perbandingan dunia dan akhirat. Maknanya kita akan masuk pada minggu akan datang insya-Allah. Maknanya yang tentang penjelasan tentang perumpamaan air dengan api ni selesai kat sini lah. Maknanya kat situ. Maknanya itu memberikan kita kesimpulan bahawasanya perumpamaan yang kita sebutkan tadi, buih-buih di lautan dan buih-buih api logam yang dibakar atau emas atau perak dibakar itu adalah ibarat kebatilan dan perkara-perkara yang tak bermanfaat. Dan kat situ juga kita boleh ambil manfaat berdasarkan hadis-hadis Nabi kita SAW. Nabi suruh kita sibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat antaranya kan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ilmu yang bermanfaat, Quran dan sunnah. Apa sahaja yang boleh menambahkan keimanan kita kepada Allah, keimanan kepada rukun iman, kitab, kepada Rasul, malaikat dan sebagainya, itu yang akan memberi manfaat. Itu yang kita fokus. Yang kita minta lindung daripada ilmu yang tak bermanfaat. Dan ilmu yang tak bermanfaat tadi,
Semuanya kita boleh faham ilmu yang tak bermanfaat tu macam ibarat buih-buih di lautan. Cuma kat sini anda teringat, anda lupa nak sebutkan tentang terakhir sekali, kita boleh cek balik dalam hadis Nabi SAW. Contoh Nabi buat perumpamaan dengan buih di lautan. Kita boleh ambil manfaat dengan buih di lautan ni, kerana Nabi SAW buat perumpamaan base pada buih di lautan. Antaranya Nabi kata, man qala subhanallah wa bihamdi fi yawmin mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Nabi kata, barang siapa yang ucapkan subhanallah wa bihamdi setiap hari, fi yawmin, pada setiap hari, fi yawmin, ataupun pada satu hari, mi'ata marrah, 100 kali, huttat khatayahu, akan dihapuskan dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun dosa-dosanya itu seumpama buih di lautan. Maknanya kita boleh faham juga daripada hadis tersebut, buih di lautan yang Nabi umpamakan adalah dosa-dosa kita, yang boleh dihilangkan, dihapuskan melalui apa? Zikir. Subhanallah wa bihamdih ni antara zikir yang kita ucapkan waktu pagi dan 1 kali, betul? Azkar kita kan? Tak tinggal lah, jangan tinggal. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali. Nabi kata, huttat lahu khatayah, huttat khatayahu wa in kanat mithla atau mithlu zabadil bahri, akan terhapus dosa-dosa kecil. Kita kata ulama dosa-dosa kecil, walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Hadis itu dalam Sahih Bukhari. Hadis dalam Sahih Bukhari. Satu lagi last, Nabi buat perumpamaan tentang buih di lautan ni, atau buih banjir ni adalah apa? Yang selalu kita dengar hadis tentang al-wahad, betul tak? Dalam Sahih, dalam Sunan Abi Daud, dalam Ibnu Majah dan seumpamanya, Nabi kata, yushiku an tada'a alaikum kama tada'a al-akalah, yushiku al-umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalah. Hampir-hampir semua umat akan mengerumuni kalian sebagaimana mereka mengerumuninya makanan, di apa kita kata, ila qas'atiha, maknanya seperti mana orang mengerumuni makanan yang ada di pinggan ataupun di tempat makan. Maka sahabat tanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin, adakah disebabkan kita sedikit, umat Islam sedikit wahai Rasulullah? Nabi kata, bal antum yauma idzin katsir, bahkan kamu semua ramai, banyak, umat Islam ni ramai. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl, tapi kamu ni ramai, tapi kamu macam umpama buih-buih di lautan, tak manfaat. So kita cross dengan hadis. So nak faham perumpamaan dalam Quran tu, kita kena tengok balik hadis juga. Selain daripada kita tafsir kan, maknanya Nabi umpamakan yang tadi dosa-dosa umpama buih di lautan. So dia positif. Yang sisi negatif, kita ramai saja tapi semua macam buih di lautan, tak bermanfaat. Ramai saja, dekat podium tu tersusun ramai, punya ramai, tapi seorang pun tak boleh nak tegur kemungkaran yang berlaku dalam GISBH. Contoh. Bukan nak kata kat orang, tapi itu contoh kita buat. Maknanya macam kita sekarang ni umat Islam ramai tapi kurang manfaat. Maknanya kita lemah, kita ditindas dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, insyaAllah kita akan bertemu pada kelas akan datang. Kita akan sambung pada perumpamaan yang ketiga kalau ikut terjemahan ni, iaitu perumpamaan tentang dunia dan akhirat. Kehidupan di dunia dan akhirat. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.